Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Siti Nurjana Dini binti Syamsuddin daripada Option Pendidikan Islam 1. InsyaAllah akan membentangkan teori dan peringkat perkembangan individu mengenai perkembangan psikososial Erikson. Terlebih dahulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Sirajuddin kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan tentang topik ini. Terlebih dahulu kita lihat tentang biografi Erik Erikson. Saya menyentuh sedikit sahaja tentang biografinya, iaitu Erik Erikson adalah salah seorang ahli Freudian yang menerima rangka kerja psikoseksual Freud. Beliau menambah baik gambaran dengan menambah peringkat perkembangan sosio-emosi manusia daripada 5 kepada 8 peringkat. Dan seterusnya iaitu teori perkembangan sosio-emosi yang diperkenalkan oleh Erik Erikson dan teori psikososial Erik Erikson ni. Erik Erikson menekankan kepentingan hubungan sosial dengan individu di persekitaran. Dan seterusnya secara rumusanlah saya menyebutkan perkembangan psikososial yang ditekankan Erik Erikson ni membentuk personaliti kanak-kanak. Terdapat 8 peringkat perkembangan psikososial dalam teori ini yang saling berkait antara satu sama lain, dan seterusnya terdapat matlamat yang perlu dicapai dalam setiap peringkat, dan setiap peringkat tu ada krisis, ada ujian yang perlu individu hadapi untuk mencapai peringkat seterusnya. Dan yang seterusnya, kejayaan ataupun kegagalan untuk mencapai matlamat atau menyelesaikan krisis perkembangan akan membawa kepada akibat iaitu imejkan diri individu tersebut. Ini adalah gambaran peringkat perkembangan Erik Erikson, iaitu 8 peringkat. Okey. Yang pertama, kepercayaan lawan ketidakpercayaan, iaitu bermula daripada 0 hingga 18 bulan. Secara rumusannya iaitu peringkat pertama ni membina asas kepercayaan dengan persekitaran, dan dia akan timbul jika dapat, kepercayaan tu akan timbul jika dapat jagaan yang sempurna, dan sebaliknya sekiranya sesuatu perkara tak dapat dipenuhi, maka akan timbul ketidakpercayaan kepada kanak-kanak tersebutlah. Seterusnya, autonomi lawan perasaan malu dan keraguan, bermula daripada 18 bulan hingga 3 tahun. Peringkat ini menekankan tentang perkembangan fizikal. Rasa percaya kepada keupayaan diri timbul jika berjaya dan menerima sokongan. Jika gagal, mereka akan ragu-ragu terhadap keupayaan diri. Oleh itu, mereka ingin lakukan sesuatu tu dengan daya atau usaha mereka sendiri tanpa perlu bantuan daripada siapa-siapa pun. Sekiranya tidak diberi peluang, contoh ibu bapa rasa ragu-ragu terhadap anak dia, akan timbul rasa takut, ragu-ragu terhadap bayi tersebut, kanak-kanak tersebut. Yang ketiga, peringkat inisiatif lawan perasaan bersalah, iaitu bermula daripada 3 hingga 6 tahun. Tahap ketiga ni, kanak-kanak cuba berdikari, ada inisiatif untuk melakukan sesuatu itu sendiri. Sekiranya gagal, akan wujud perasaan rasa bersalah. Fasa ni, kanak-kanak akan belajar sesuatu perkara, dan sekiranya sebaliknya akan membina sikap negatif dalam diri kanak-kanak tersebut. Seterusnya, tahap keempat iaitu ketekunan lawan rasa rendah diri, bermula daripada 6 hingga 12 tahun. Tahap 4 ini, kanak-kanak perlu menguasai kemahiran-kemahiran tertentu di alam persekolahan. Kegagalan akan memberi impak rendah diri, akan wujud rasa rendah diri dan tiada keupayaan ataupun hilang keyakinan dalam diri kanak-kanak tersebut. Tahap kelima pula iaitu identity lawan kekeliruan, identity.
iaitu golongan remaja ni iaitu bermula daripada 12 hingga 18 tahun. Kita panggil golongan remaja. Golongan remaja ni dia pada tahap ini masing-masing mencari identiti, iaitu pekerjaan, kemahiran, jantina dan sosial. Jadi pada peringkat ini remaja ni menjadi sensitif kepada perubahan badan dan imej. Jadi apabila dia tengok kawan jadi yang lebih menarik ataupun lebih cantik, dia ada keinginan untuk lebih cantik lagi, dan seterusnya dan lain-lain lah. Tahap yang ke-6 pula iaitu keitiman lawan pengasingan, iaitu bermula daripada 18 hingga 35 tahun. Keitiman ni bermula awal dewasa, iaitu membentuk keintiman dalam hubungan menuju perkahwinan dan membina kerjaya. Sekiranya gagal, belum ada pasangan ataupun belum ada keluarga, dia mula akan merasa bimbang, akan merasa terangsing dan tersisih lah apabila tiada hubungan lagi ataupun tiada keluarga dan tiada kerjaya lagi. Manakala tahap yang ke-7 iaitu generality lawan pemusatankan diri, iaitu pertengahan dewasa bermula daripada umur 35 tahun hingga 60 tahun. Fasa ini Erik Erikson menekankan iaitu kehidupan berkeluarga dan kerjaya yang baik, iaitu kegagalan membawa kepada perasaan rasa mementingkan diri sendiri. Jadi pada umur ini akan sekiranya gagal, akan rasa wujudnya penting diri sendiri, tak nak membantu orang lain, tak ada perasaan kasihan, belas kasihan kepada orang lain. Seterusnya yang terakhir iaitu tahap yang ke-8, integriti lawan kekecewaan, iaitu bermula daripada 60 tahun hingga akhir hayat, itu lanjut usia. Pada peringkat ini, Erik Erikson ni menekankan kerjaya di dalam hidup berkeluarga dan kerjaya. Sekiranya gagal, kegagalan ia membawa kepada kesedihan dan kekecewaan. Jadi apabila masa lampau, masa muda dia banyak peluang yang digunakan tu, banyak dia gunakan untuk suka-suka, jadi membawa kepada kegagalan. Sekiranya pada usia muda dia membina kerjaya dengan keluarga bahagia, ada kerjaya masing-masing, jadi akan membina integriti. Jadi maknanya setiap tahap perkembangan itu ada kaitannya. Okey. Seterusnya kita tengok tentang implikasi terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, laksanakan kurikulum pembelajaran yang boleh membentuk kanak-kanak untuk mencapai kemahiran-kemahiran ini. Contoh, latihan koordinasi otot dan deria. Jadi kemahiran mengenai fizikal, sosial dan bahasa ni, contoh guru-guru boleh mengadakan macam pertandingan yang melibatkan penyertaan individu. Jadi guru ni boleh mewajibkan setiap pelajar untuk menyertai pertandingan. Dengan itu pelajar tu dapat membina keyakinan diri dan dapat melawan perasaan malu. Yang kedua, guru boleh beri pujian dan perhargaan kepada setiap usaha yang dilakukan atau kejayaan yang diperolehi walaupun kecil. Maklum balas boleh secara verbal ataupun bertulis. Maknanya cara macam ni, cara memberi pujian ataupun penghargaan, memotivasikan pelajar serta menggalakkan mereka untuk terus berusaha dan merebut peluang menjadi yang terbaik. Dan yang ketiga, beri peluang kepada kanak-kanak untuk berkongsi kejayaan yang mereka lakukan. Jadi pembentangan tentang usaha untuk menghasilkan sesuatu boleh dibuat. Jadi contoh, guru agihkan kumpulan. Setiap kumpulan tu kita bahagikan kepada pelajar yang pasif, yang aktif. Jadi kita bagi peluang sama rata kepada
pelajar tersebut. Kita bagi juga contoh, kita bertanya kepada pelajar yang pasif tu juga. Jangan tanya kepada pelajar yang aktif saja. Beri peluang kepada pelajar yang pasif untuk dia menjadi lebih aktif dalam menjalankan aktiviti. Okey, yang keempat, berikan kanak-kanak aktiviti yang mencabar tetapi sesuai dengan kebolehan kanak-kanak. Jadi kanak-kanak kan ada peringkat yang berbeza, kebolehan yang berbeza-beza. Jadi sesuaikan mengikut kebolehannya. Yang kelima, galakkan mereka bertanya soalan tentang perkara-perkara yang baru dipelajari. Beri maklum balas yang ringkas dan mudah difahami kanak-kanak. Dan yang terakhir, jangan menghukum kanak-kanak apabila tersalah langkah di dalam proses ini. Hukuman dan denda akan membawa kepada pengurangan rasa autonomi dan menimbulkan keraguan. Sekiranya guru menjadi pembimbing kepada murid-murid, maknanya untuk belajar. Jadi dalam proses ni, pelajar ni akan belajar daripada kesilapan lalu. Dan guru-guru bukan sahaja mengkritik ataupun membimbing hasil kerja pelajar, tetapi perlu juga melakukan penambahbaikan kepada pelajar tersebut. Okey, itu saja daripada saya tentang teori perkembangan Erik Erikson dan implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.